Saya nak tanya, kenapa kena bincang? Kenapa kena bincang? Patut benda ni jadi automatik. Kalau betul-betul nak bawa reformasi institusi, selagi you adalah ahli parlimen, selagi orang itu adalah ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat yang dipilih. Alright guys, ni satu isu yang saya fikir agak hangat lah buat masa ni kan, iaitu peruntukan untuk ahli parlimen. Okey, pertama sekali kita kena faham betul-betul tau, sebenarnya yang tak ada tu adalah peruntukan direct kepada ahli parlimen. Peruntukan pembangunan dekat kawasan parlimen tu ada. Jadi sekarang ni kita bercakap tentang peruntukan kepada ahli parlimen. Tapi pertama sekali lah saya nak pesan sikit lah kepada KJ, janganlah koyak sangat. Saya tengok Syaril dia cool, tapi KJ ni kadang-kadang dia koyak. Relax lah, tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Okey, dalam konteks ni saya akan memberi saya punya analisis secara kritis Tapi don't worry, saya akan bagi saya punya komen secara adil, pandangan profesional. Jadi sebelum tu kita kena kembali ke masa sebelumnya, iaitu siapa yang mula-mula memperkenalkan MOU ni. Maksud saya, idea MOU ni datangnya daripada mana dan kenapa dia diperkenalkan. Benda tu kita kena tengok dulu. MOU ni mula diperkenalkan pada tahun 2021 di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Nama MOU tu apa? MOU Transformasi dan Kestabilan Politik. Ingat tu ada perkataan kestabilan tu. Okey, kenapa dia macam tu Ini kita kena tengok. Jangan kita pakai serbu semacam aja. Kata keluar sekejap analisis politik. Ini macam marah-marah, kenapa? Relax Korang faham kan tentang langkah Sheraton, yang mana langkah Sheraton ni telah menyebabkan Pakatan Harapan 1.0 telah digulingkan. Diorang ni digulingkan oleh siapa? Diorang ni digulingkan oleh Kepimpinan Bersatu. Saya tak cakap Bersatu salah, Bersatu betul, itu saya tak nak cakap. Tapi faktanya kita kena tahu diorang ni telah digulingkan oleh Bersatu. Dan kemudian Bersatu tak lama digulingkan lagi sekali dengan UMNO. Iaitu bukan di luar pakatan diorang, di dalam pakatan diorang sendiri. Sesama Perikatan Nasional. Jadi kerajaan yang dibentuk semasa tu di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri tidaklah begitu kuat. Mereka ni hanya memegang majoriti mudah je. Dan kita kena tahu pada masa tu negara sedang keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri pun dia nak memastikan bahawa kerajaan itu stable. Dan dia tak naklah ada pakatan daripada pembangkang ni yang cuba untuk menggulingkan kerajaan sekali lagi. Sebab yang jadi mangsanya at the end of the day rakyat. Sebab itulah dekat MOU tu ada perkataan kestabilan politik. Jadi kalau korang tengok pada hari ni adakah politik hari ni betul-betul stable? Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Tapi kalau korang tanya saya lah, saya melihat dia tidaklah 100% stabil. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kalau korang tengok sampai sekarang ada gerakan-gerakan dan juga sentimen tertentu daripada opposition ni, yang mana mereka nak mengambil alih kerajaan, nak gulingkan kerajaan. Ini adalah sentimen yang benar guys. Memang kita dengar sampai hari ni walaupun dah lepas bulan Ogos lah. Of course kalau kita lihat hanya daripada sudut transformasi institusi, kita akan cakap tak apa, bagi je, tak payahlah ada apa-apa MOU, agreement ke dan sebagainya, sepatutnya kena bagi je. Yes. Tapi kalau kita melihat daripada satu sudut lain, iaitu kestabilan politik, di situlah wujudnya idea untuk menandatangani MOU, dan idea itu diambil daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan pada saya, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri masa pentadbiran beliau adalah satu benda yang sangat betul. Jadi pada saya kalaulah sentimen untuk menggulingkan kerajaan ni ataupun mengambil alih kerajaan persekutuan ataupun menjatuhkan kerajaan persekutuan tidak wujud, dan opposition sekarang ni dia bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan dan juga tidak ada gerakan-gerakan lah sehingga next PRU nanti untuk menggantikan kerajaan, saya fikir tak perlulah adanya MOU ke apa untuk bagi peruntukan parlimen tu. Bahkan tetapi PMX pun dia mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada masa lalu. Dan dia ni pun adalah seorang yang sangat berpengalaman lah. Jadi mana yang betul tu untuk menjamin kestabilan politik tu dia akan gunakanlah lagi kan. Dan saya fikir penting juga untuk opposition menjelaskan kepada orang ramai kenapa dia orang tak nak sign MOU tu. What is the reason? Sampai sekarang kita masih tak tahu kenapa dia orang tak nak sign MOU tu. Jadi pada saya lah, MOU ni adalah satu price yang opposition has to pay kerana wujudnya sentimen untuk mengguling dan menggantikan kerajaan. Kalau perkara tu tidak wujud dan juga
kerajaan dan opposition bersetuju bahawa kerajaan yang memerintah pada hari ini akan kekal sehingga next PRU, saya fikir tak perlu ada MOU. Kita pun sebagai rakyat, kita nak melihat kestabilan politik itu berlaku. Tak naklah sebelum PRU kerajaan persekutuan dah digantikan, dah digulingkan sampai bila? Sebab pengalaman yang sama kita dah pernah nampak masa COVID lepas. Tak ada apa-apa kebaikan pun kepada rakyat. Dan bagi saya, kalau kita nak tukar, next PRU kita boleh buat. Bagi peluang kepada this government untuk jalankan tugas diorang dulu. Kalau diorang tak perform, kita tukarlah. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang suka ataupun korang ada sebarang komen, jangan lupa letak komen dekat ruangan bawah dan jangan lupa sharekan video ni.